Jadi kalau kita tengok anak-anak sekarang pun saya faham kerana mereka nak cepat jadi popular dan bukan senang nak jadi popular dan bertahan. Sebenarnya awak ada look, ada rupa dan sebagainya, doesn't guarantee. Generasi itu boleh appreciate lagu-lagu yang Datuk Tapi good song is a good song. Yes. Lagu yang baik adalah lagu baik. Kadang-kadang lagu tu yang ada yang kau nak main cepat, dia akan habis cepat. Yes. Tapi kalau main dengan jiwa dan raga tu, insya-Allah dia akan bertunas lah. Dia akan bertunas. But ini sangat agak peribadi kepada saya. Bagi saya, I always keep simpan atau mendoakan peminat-peminat saya dalam keadaan baik sentiasa. Dalam saya punya kehidupan, dalam saya punya doa, saya akan doakan sebahagian untuk mereka begitu. Dan ini bukan kerana apa, ini sebagai rukun kehidupan. Kita kena be open, be nice, be humble. Yes. Banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih. Betul. And doakan yang baik-baik lah. InsyaAllah. Borak Selebriti serba baru bersama Dina dan Falik. Dan minggu ini untuk episod ke-5 kita bersama Dato' Ramli Sarip. Wow, awak Papa Rock. Saya. Thank you. Rezeki Bila saya kenal awak dulu, awak gini aja. Sekarang awak dah gini. Saya bukan saja macam ni, dia macam ni dengan macam ni lagi. Itu nama dia extra power. Rezeki tu. Rezeki. Macam mana kau tahu rezeki? Dia cerita tadi. Okey. Untuk jangan tu, saya setiap minggu saya kena tu. Tapi Falik, awak nak tahu Datuk dengan ayah saya quite rapat. Jadi setiap kali kita berjumpa, Datuk akan panggil saya anak Tuan Nazir. Anak Tuan Nazir. Datuk tahu tak sebenarnya nama saya apa? Saya tahu Dina je. Okay. Dia tahu. Dia nervous. Pasal dia selalu panggil anak Pak Nazir, anak Tuan Nazir. Dia tahu anak dia ada bakat nyanyi dan sebagainya. Dan dia ada ayah yang baik. Maknanya dia support anak dia. Dan in what way kan. So sampai dia jadi seorang yang dikenal dia. Superstar juga tu. Okay. Dia tak star je Falik. Okey lah. Terima kasih Falik. Baiklah, untuk minggu ini kita nak mulakan dengan sudut pandang. Yes. Kali ni kita nak tanya pasal orang yang keluarkan album versus orang yang keluarkan single. Yeah. Mana yang lebih elok, mana yang lebih relevan zaman sekarang ni? Jom kita masuk sudut pandang. Untuk sudut pandang, Dina nak tanya pasal album versus single. Okey, macam Datuk baru keluarkan album. Rasa. Tahun lepas. Yes. Ada full album lah. Full album. Maksud you antara the verses between singles and album. Yes, betul. Kalau awak diberi peluang, awak nak apa? Saya nak album. Okey lah. Maknanya positif lah. It's only that saya rasa macam ini masing-masing punya bahagian lah. Okay. Masing-masing punya rezeki. Kebetulan COVID mengajar saya untuk berfikir dalam, jadi sabar atau bersyukur, do something yang the whole world stop. Satu dunia berhenti kerana COVID. Betul. Tapi Tuhan mengajar kita untuk berfikir, membuat sesuatu apa yang kita rasa luar daripada orang punya jangkaan. Tapi sebelum itu pun saya dah buat 3 lagu di Kuala Lumpur, iaitu yang berjudul Serikan di Zaman, lagu Surat Cinta Kuala Lumpur dan Sentosa di Kubah Hayat. 3 lagu. Bila balik ke Singapura, COVID sedang memuncak, saya ada di Jakarta, saya di Bandung. Saya family dan rakan-rakan telefon suruh balik pasal kemuncak dia dah ada maksimum. So saya balik the next day, balik KL, saya pack barang balik Singapura, lockdown. 14 days saya duduk rumah. Saya tak tahu apa nak buat. I never duduk rumah 3-4 hari macam itu. Saya tak, bukan saya tak suka, saya tak, kurang biasa. Because saya suka keluar, get something, meeting friends dan sebagainya. Tapi kebetulan lama-kelamaan desire untuk buku dah baca banyak, apa yang boleh dah tengok TV, dengar lagu kan. Tetapi at the end itu spark satu rasa ilham untuk tulis lagu dan buat lagu. Dekat situ it started lah. Tapi it's not really about
the money. Kalau orang buat single atau album is about money. Tapi bagi saya bukan cakap saya ada duit. Kebetulan saya ada some kawan-kawan yang support. Basic kita punya ada, then some saving, talent yang kita ada. Dan saya rasa satisfaction buat a full album is beyond. Kalau katakan awak buat singles aja tumpu satu je, semua orang takut nak buat benda yang luar kotak. Semua mesti akan cinta safe, cinta gila mati dan sebagainya. So benda tu topik tu lah, topik tu benda tu common, Tipikal lah. Tapi bagi saya dalam umur saya macam gini, saya dah lalui macam-macam benda. Jadi untuk adakan satu tema album yang dewasa, kedewasaan, dan ada benda yang boleh kita share, itu adalah satu benda yang sangat indah kalau kita dapat produce album yang begitu. Dan so bila kita dah ada 10 buah album yang kita ingat dalam saya punya career, dalam banyak album yang saya ever produce, ni di antara, bukan ni yang terbaik, tetapi di antara yang terbaik yang saya pernah produce dan fresh daripada apa yang saya buat. Dan ini bukan hanya daripada saya, yang kawan-kawan yang bekerja bersama saya, peminat-peminat yang menyatakan album ni fresh, is nice to share. Dan sebab tu saya jadikan album ni satu masterpiece juga. Dan that's why kita akan go tour for this album. Sebenarnya album ni, Dina, sebenarnya dia tidak ada musim. Saya tidak ada tagline yang album ni akan habis gini, tak. Pasal saya nampak album itu sangat luas, besar, dan saya nampak banyak yang boleh kita kongsi sama. Dan jadi saya tak ada anggapkan macam album ni sampai sini dia habis, tak. Pasal the more you listen to it, pasal dia kehidupan yang terbuka. InsyaAllah kalau awak dengar dalam album ini, dia sangat dewasa dan dia juga ada hiburan di situ. Jadi banyak kali dengar benda-benda yang baru. Yes, banyak lagi pengalaman yang dilalui, boleh relate lagi dengan lagu itu. Semua ada tema-tema dia. Dan kadang-kadang kita ada 5 tempat atau 6 tempat show. Ada kita tukarkan tema konsert tu. Ada keseluruhan cinta di sebalik musim, tour. Habis tu ada yang tempat yang kita malam Sri Kandi Zaman. Ada tempat yang kita Sentosa di Kubah Hayat. Kita tengok konsep dia. Tapi macam pada pendapat Datuk, rugi ke kalau orang yang ada youth, ada baru nak bermula dalam industri, bakat baru, masih baik dalam nyanyian, penyampaian, masih hijau lagi, rugi tak kalau tak keluarkan album? Sekarang nak keluarkan single je, lepas tu tukar konsep lagi, tukar single lagi, lepas tu tukar konsep lagi, tukar image, buat single lagi. Jadi pada pendapat Datuk, itu satu kerugian tak? Tak. Bagi saya ini satu journey masing-masing, perjalanan masing-masing, dan tak semua orang boleh berkorban begitu. Pertama, awak akan buang ada your energy, your time, money, and sacrifice lah. Jadi benda-benda ni kadang-kadang bila awak buat, siapa nak beli, kat mana awak nak buat showcase dia, ada orang nak tengok ke, ada orang nak, so it's another level. Semua tu kan? Bagi saya pula, saya dah satu tahap yang I care but sometimes I don't care. Faham tak? Benda tu gitu. Jadi benda saya anggap bila kita ada satu produk yang dewasa, yang kita rasa confident dan kita suka, kita tak usah takut. Pasal benda tu takkan busuk. Dia bukan macam makanan. Betul. Dia lagu dia akan tetap. You tengok lagu-lagu yang klasik, evergreen, yang datang dan pergi, kan you boleh tengok level tu. Ada lagu yang kita tengok evergreen saja, tapi dia tak klasik. Ada lagu dia klasik bersama evergreen, yang ada lagu datang dan pergi. Waktu ketika itulah kalau kita nak cakap, pasal semua orang tahu benda tu berlaku dekat industri. But for you all, your punya job is to whatever you boleh raikan, you raikan. Betul lah. But for us, I'm here to stay as long as itulah yang kekuatan yang Tuhan beri kepada saya lah. Alhamdulillah.
banyak benda yang dilalui tau Falik. Macam kita usia baru 30 something ni pun kita rasa macam ya Allah, boleh ke lagi aku nak bertahan yang ni, nampak berapa lama, 2 kali 3 kali ganda lagi. Dan masih lagi rasa perjuangan dia belum habis lagi tau. Itu saya kata kesima tu Lina. Dia macam Datuk tak pernah berhenti lah benda tu. Dia mesti ada. Dia sentiasa ada. Sebab pertama saya dalam kerja seni ni, bila saya lihat balik, kita pernah hasilkan Warner dulu satu box set yang ada 4 perjalanan, muzik jelata, litar api, muzik rakyat dan sebagainya. Jadi kita ada banyak tema. Jadi kalau awak minta saya tema show rakyat, boleh? Kita ada lebih daripada 20 lagu rakyat. Kalau awak nak rock and roll, kita ada 50 rock and roll. Kalau awak nak lagu kehidupan, kerohanian, kita ada berpuluh kerohanian. Jadi benda tu terbuka. Jadi benda tu kita macam investment, tak langsung kita tanam. Macam benih dekat bumi tu. Satu hari dia akan keluar, akan mengeluarkan hasil. Mesti nak ada benda tu. Jadi kalau kita tengok anak-anak sekarang pun saya faham kerana mereka nak cepat jadi popular dan bukan senang nak jadi popular dan bertahan. Sebenarnya awak ada look, ada rupa dan sebagainya, doesn't guarantee. Kadang-kadang bila diuji aja, bila awak dah masuk ke rukun boyfriend, girlfriend, tunang, kahwin, things change. Betul. Benda tu berlaku. Benda tu fasa berlaku. kehidupan yang lain. Benar. Kadang-kadang dia ni nak pegang ni, dia ni nak pegang ni, dia nak own ni, dia ni nak own ni. So dalam seni perjuangan ni, kerana pengorbanan tu kena you kena kuat lah. You kena believe dengan apa you buat. Dan bagi saya semua orang ada bakat. Semua orang boleh nyanyi dan tak semua orang boleh jadi penyanyi kadang-kadang. Jadi kadang-kadang saya tengok anak-anak muda sekarang untung sebab kadang-kadang dari seperingkat surface-nya kadang-kadang mak ayah support. Misalnya galakkan. Galakkan dengan you punya talent, kesungguhan, you discipline you. But overall, kalau you dapat support daripada dapat blessing daripada, kalau you tak ada disiplin, you're not going, it's gonna be that's it. Habis. Tak boleh juga. Disiplin adalah key dia. Key. Everything. Apa dalam sukan, dalam apa disiplin kerja sama. Betul. Dan bagi saya, it's a beauty. Perjalanan seni sungguh indah. Tapi dia banyak berliku berwarna-warni, tetapi dia mengajar kita tentang kehidupan. The value of life. Falik. Perjalanan seni sungguh indah, berliku-liku, berwarna-warni. Tetapi kita meme dekat situ. Meme boleh carikan tagline dekat situ. Tapi di fasa sekarang tu dalam fasa umur Datuk begini, mana datang dulu Tok? Kepuasan diri dulu ke atau peminat dulu Tok? Kepuasan diri, peminat dulu. Mana dulu yang datang? Datuk penting kan? Pentingnya sebenarnya adalah rasa cinta. Then you feel respect. Then kita rasa kepuasan itu bila awak sudah memberi apa yang terbaik. Kalau awak diberi satu sokongan yang kuat, awak akan rasa satu perasaan yang hebat lah. Tetapi macam peminat, memang kita kena internally, physically kena mendoakan. Pasal saya tak tahu yang awak ni rupanya satu peminat yang sangat setia, selalu mendoakan saya punya kesihatan ataupun saya punya. Betul. So kadang-kadang kita tak tahu. Ya, betul. So benda-benda ni artis nak kena faham. Betul. Dan artis pun jangan ingat dia akan begitu saja. Ini sangat agak peribadi kepada saya. Bagi saya, I always keep simpan atau mendoakan peminat-peminat saya dalam keadaan baik sentiasa. Dalam saya punya kehidupan, dalam saya punya doa, saya akan doakan sebahagian untuk mereka begitu. Dan ini bukan kerana apa, ini sebagai rukun kehidupan. Kita kena be open, be nice, be humble. Yes. Banyak-banyak bersyukur dan terima kasih. Betul. And doakan yang baik-baik lah. InsyaAllah. Katakan lagu macam Dina, dia dah go through all this. Sampai dia lalui benda-benda dekat dalam konti ni. Dia dah belajar, dia dah tengok, dia dah lihat, dia dah rasa macam mana jauh, macam senang dan susah.
Kadang-kadang kalau awak ada hanya maaf cakap kalau awak ada 5-6 single, kalau single awak meletup gila betul, okey, one go. Tapi awak nak buat show macam mana? Awak perlukan bahan yang cukup. Takkan awak nak pakai pinjam orang, pinjam sini, pakai guna gini-gini. Lama-lama benda tu it's not your own. Ya. Tapi kalau kita ada bahan yang cukup, misalnya, Betul. macam-macam banyak kita boleh gayakan. Ya. So yang anak-anak muda sekarang dia kena keep on going. Keep on going. Dan lagi satu, jangan takut nak eksperimen dengan lagu-lagu perjuangan, kehidupan, kenegaraan, tentang rohani. Kadang-kadang memang love tu is something that universal yang orang akan Boleh relate lah. relate lah. Tapi paling dia senang. banyak tapi dia banyak urusan, dia banyak cara, banyak cabang. Faham. Macam-macam cerita, macam-macam pengisian sebenarnya kita dapat. Pengalaman. Jadi macam saya setakat seawal ni, masih halfway ni, saya rasa macam satu perspektif yang baru terhadap lagi-lagi kerja kita. Di mana pun kita berada, apa-apa kerja pun yang kita lakukan, kena ikhlas, kena jujur. Betul. Jadi dia bagi satu perspektif yang baru yang tak nak because it merungut. affect Jangan your- merungut lagi lah. Jangan merungut. Masa kerja kita tak nak merungut lagi lah. Kita nak ikhlas. Kita nak jadi Google. Tak apalah bos, saya overtime pun tak apa. Maksudnya dia kira tu boleh, tapi jangan mengira sangat. Betul lah Tok. Jangan mengira, jangan berkira. Kira tapi jangan mengira. Macam sama saya dengan Syam, kadang kita show kata dia 3 lagu, kita main 5 lagu. Belanja lah tu. Dan kadang-kadang kita tanya, ada masa lagi? Pasal kita kesian yang datang hadir tu, dia betul-betul mengharapkan lagu-lagu yang ada suka lagu ini, lagu ni. Yes. Lagu ni. Yelah banyak. Tapi kita tahu dia suka lagu ni, kita kasih sikit, kasih dia balik kurang-kurang dia boleh senyum, Ada cerita dia lah boleh balik. senandung nak tidur pun macam gitu. Ada pengalaman, ada memori. Benda tu nak kena ada satu perasaan lah. Ya. It's not hanya nyanyi naik atas je, tak ada. Nyanyi balik tu Betul lah. Pengalaman saya tadi bila buat combo tu, semua lagi muda daripada awak. Tapi anak-anak tu semua berdiri nyanyi Uish. lagu yang kita dah rakam 42 tahun yang lalu, semua orang boleh maknanya that means walau apa juga diorang punya budaya seni tu Ya. atau yang minat dengan seni lagu-lagu Melayu tu ada lah. Ya. Jadi kita tak boleh cakap anak muda sekarang terus lalai atau lupa, tidak. Semua yang ada kebetulan dipengaruhi oleh satu keadaan. Boleh juga saya cakap kau dipengaruhi oleh K-pop, J-pop dan sebagainya kan. Tapi benda tu akan bila satu tahun umur kau akan berlalu, kau akan lupakan benda tu. Confirmnya. Aku dulu suka band-band ni, tapi aku dah lepas tu dia dah tahu the journey of life, apa yang harus dia ada, apa harus dia cari, culture mana yang benda tu lain. Tapi menarik juga sebab tadi sebelum datang ke Sinar, Datuk ada persembahan dekat Convo. Saya Convo. Jadi terus ke sini. Terima kasih lah susah penat. tapi best saya suka kerana kat situ ada ibu bapa dia orang. Dari di sebelah sini anak-anak mereka. Akun yang yang sini. Jadi kita ada 2 pihak yang nyanyi Satu yang anak nyanyi untuk mak Oh, something cute like je. that. Cute je. Tapi itulah, bila kata lebih muda daripada Falik, dia sama umur dengan I lah. Kira lebih muda daripada you, dia sama umur dengan I. Tak. Jadi dia Macam kira mana matematik dia ni? generasi itu boleh appreciate lagu-lagu yang Datuk Saya tapi good song is a good song. Yes. Lagu yang baik adalah lagu baik. Kadang-kadang lagu tu yang ada dan kau nak main cepat, dia akan habis cepat. Yes. Tapi kalau main dengan jiwa dan raga tu, insya-Allah dia akan bertunas lah. Dia akan bertunas. Jadi kita nak campak belakang sikit, Falik. Boleh. Permulaan kerjaya Datuk dalam muzik. Okay. Apa yang mendorong Datuk sebenarnya nak pergi ke muzik tu? Macam mana dia bermula? Saya sebenarnya tidak ada angan-angan atau cita-cita nak jadi seorang pemuzik pun. Umur saya dalam 13-14 tahun nyanyi kenduri kahwin, lagu yang pertama adalah lagu 60-an. Selain itu kalau lagu pengaruh saya dari barat dulu biasalah Beatles, Rolling Stone, Yardbirds. Kalau 60-an dulu The Hooks, Cigarette Five, Antarctic, macam-macam lah. Kat situ pengaruh kita. Tetapi saya pilih kalau 60-an dulu, waktu umur saya dalam lingkungan tu, saya pilih lagu-lagu yang sesuai dan
kawan-kawan saya akan, kau boleh sesuai lagu-lagu ni, kau sesuai dengan lagu ini, kau nyanyi lagu ini. Jadi diorang tahu yang saya ada karakter untuk nyanyi lagu yang keras. Okey. Tetapi dalam Pada umur 13-14 tahun. tu jam umur saya 14 tahun aja. 13 tahun 14 tahun. Dah tahu dah. Jadi bila kita dah tahu strength kita, tetapi dia tak tahu yang di dalam kekerasan tu ada kelembutan. Jadi saya suka lagu-lagu yang, tapi bila nyanyian tu apa juga awak nyanyi, kalau awak tak ada kelembutan dan jiwa rasa soul tu, kira rasa, saya tak tahu whether you make it or not lah. Tapi benda tu nak kena ada. Benda tu tak boleh dipaksa-paksa. Tak boleh beli. So dalam era tu saya berjalan terus, dan arwah ayah pun tidak banyak menahan saya untuk cakap tak boleh. Bantahan tu tak ada. Kat rumah adalah record player, dan abang nyanyi, beli daripada Elvis punya album. Apa ni, kalau instrumental tu The Jumping Jewels. Semua benda tu kita dengar. Tapi kita waktu tu kita belum faham sangat. Tetapi bila dah masuk ke late 60s tu, saya dah mula faham tentang all this underground, all this psychedelic music dah sikit-sikit. Pasal kat waktu tu kat Singapura, kita dibesarkan dalam kawasan British Army tau. Okey. Bagi British Army tu, diorang banyak bawa masuk barang-barang daripada UK kan. Dan kat naval base. Yes. Jadi saya tahu tentang all apa pergerakan muzik dekat UK sana. UK punya lah. Daripada English. awal-awal Rod Stewart, daripada Upper Band, Small Faces, all this Jimi Hendrix dengan Experience semua. So from there kita tahu. Dan daripada situ mulanya saya mengkaji dan mendalam sikit, tanpa anggota-anggota Sweet Charity tahu atau tidak. Dan sapi saya ke arah itu. Saya rajin beli EP tu jam. Tu jam EP saya rajin beli, kumpul duit beli. Dan saya di antara yang selalu beli Music. vinyl ataupun EP lah. Okey. Dan I share, because daripada yang ada daripada ahli pemuzik saya tu, ada yang agak keluarga susah. Saya agak tak berapa susah sebab abang-abang saya kerja. Faham. Itu satu advantage yang saya dapat lah. Daripada situ pergerakan muzik tu berlalu, dan saya tak tahu yang saya ada talent yang apa yang saya ada sekarang. Tetapi Bernilai. hari demi hari saya ada satu macam ilham tu, pandangan dalam persembahan tu saya makin mendalam. Saya boleh tahu, katakan show ni harus ada gini, show ni akan buat gini, show gini, dan lagu dia kena turun naik dia begini. Dan kat situ kita diajar dengan cara tak belajar tau. Tapi kita diajar. Dari pengalaman. Dari pengalaman. So kat situ sama juga dalam awal-awal nak mencipta lagu. Dia kata saya punya lagu tidak sangat sesuai. Waktu tu banyak kita terpengaruh oleh kumpulan-kumpulan dari Indonesia. Okey. Situ. Dan Ni 80-an, 70-an? late 60s. Late early 60s. 70s. Okay. 70s lah. So, tapi bila saya dengar balik, boleh, lagu kita ni boleh sebenarnya. Tapi kita tak nampak dalam kerja ni mendatangkan hasil yang baik, atau kerja seni ni boleh menjamin kehidupan. Waktu itu ketika itu tak banyak orang yang galakkan anak dia atau family dia untuk menjadi ahli muzik dalam seni dan sebagainya. Yelah. Dia kata tak ada kau kahwin dengan pemuzik lagi tak ada future. Kan? Ahli muzik. Tak ada future. Tapi rupanya dalam saya punya pengalaman tu, saya macam ada rasa satu hari saya akan dapat imbuhan dari kerja seni. Boleh rasakan Dan bila satu hari tu saya dapat, that inilah dia sebenarnya, gitulah. Dan kita tak tahu pasal dekat negeri barat, awal-awal diorang dah ada copyright law. Singapura, Malaysia ni tak ada copyright law. Betul. Dan kita hanya dapat kalau kita buat lirik RM90 dulu, one to one, ataupun buat lagu 100 lagu dengan lirik RM120. Diupah lah buat lagu. So benda tu macam apa, pasal rasa macam tak kisahlah pasal karya kan. Tapi bila kita dah tahu benda tu ada pusingan dia, nilai dia,
baru kita nampak orang sudah mula nak go into music. Tapi kadang-kadang bila sekarang bagus, dia terbuka, semua orang boleh buat. Tetapi you need to have a good quality songwriting and music to stay kat situ. So bukan hanya kerana nak masukkan lagu awak, nama awak atau dia. Then it's wrong. Bagi saya akan terima apa juga lagu-lagu daripada mana-mana sudut. Yang ada daripada budak sekolah pun saya ambil, saya masih rakamkan lagu tu. Dan lagu tu saya rasa bukan di pasal budak sekolah, karya yang dibuat tu bukan budak sekolah. Ahead of time. Tapi tu Datuk memang bermula dengan Sweet Charity atau sebelum tu ada lagi bersama? Dia sama juga. Sebelum Sweet Charity tu nama dia adalah The Funky Jewels. The Funky Jewels. Dapat Jewels tu adalah daripada ada satu band daripada UK, instrumental band, dia nama dia The Jumping Jewels. Jumping Jadi Jewels. sebenarnya manager kita tu dia tak tahu apa nak beri bila main kat show untuk para army ni kan, untuk British Army ni tak tahu apa, dia taruhlah Funky The Jewels. Funky Jewels. Masa saya kan macam pelik, tak kena kan. Tetapi lepas tu ada satu hamba Allah ni, dia kata why not taruh Sweet Charity. Dia dapat ilham tu daripada satu musical. Kalau check balik ada musical nama Sweet Charity. Sebenarnya kita pasal kita tak sangat deep into nak cari nama. Kita nak main muzik saja. Tetapi bila dia jadi popular, saya cakap, alamak, patut nama dia tak boleh Sweet Charity lah. Pasal kita punya lagu, persembahan kita semua macam ganas, tak kena kan. Sweet kan. Tetapi dah jadi, agaknya mungkin dah jadi orang kenal. Jadi okeylah, kena terima. Dah nama tu dah stamp kat situ. Saya. Kita pernah masuk juara kugiran, dapat nombor 2. Tetapi tak dapat. Dia promise kita syarikat rakaman yang popular tu jam. Dia janji kita nak sign kita, tapi lepas kita dah dapat naik juara dan tolong mereka full jadikan tempat tu penuh, dia tak sign kita. Jadi kerana kita tak nampak market rock waktu ketika itu. Sampainya Warner Brothers datang pada tahun 1978. Dia orang nampak pasal Warner Brothers kalau kat UK dia ada Led Zeppelin, dia ada Genesis, dia ada Rod Stewart, dia ada banyak rock artis. Jadi orang sana suka. Dia tengok Sweet Charity, dia suka. Jadi dia bawa formula tu ke sini. Faham. Yang dia orang base kat Hong Kong. Ingat tak ada persembahan dengan Sweet Charity yang Datuk mungkin tak boleh lupakan? Tak kisahlah kena apa sebabnya pun. Dekat Johor Bahru lah, Taman Pelangi. Dekat rumah saya tu. Waktu tu penganjur tu undang kita. Dia kata okey, semuanya beres. Okey lah. Dia kata pasal ini ada orang-orang ternama yang syorkan. So kita pergi. Tempat tu boleh isi mungkin 3,000. Banyak kat tu. Tetapi datangnya 7,000. Wow. Itu yang stage dia roboh. Bila stage roboh, banyak injuries. Dan kebetulan kita tak ada permit. Jadi orang penganjur dah lari. So kat situ kita tak boleh masuk dalam setahun setengah, tak boleh masuk Malaysia. Kena ban. Dan itu anggap benda yang sangat pahit bagi saya kerana family saya, atuk saya, mak saudara semua dekat Muar. Jadi apa-apa berlaku, ada bila mereka meninggal pun saya tak dapat hadir. Itu yang macam sad lah. Itu mengajar saya. Dan benda tu antara highlight yang life yang saya kena lalui lah. Hari ni awak tak nyanyi. Saya perasan awak tak nyanyi hari ni. Tak boleh. Hari ni tak boleh. Come on, sejarah. Jangan. Saya ni jantung berdebar ni. Sebab Datuk tadi bercakap, lirik pun dah sedap. Kakak saya menyanyi kan. Betul. Minggu lepas dah kena dengan Datuk Kenan. Jangan minggu Datuk Ramli pula. Minggu depan kan dah tak ada dah saya. Awak bukan kena dengan Datuk Dayan aja, dengan Datuk Aisyah, dengan Sarul. Dia suka nyanyi. Dia suka nyanyi, tapi itulah saya pelik. Hari ni dia tak nyanyi. Keluar pagi balik petang. Ada kala sampai malam. Okeylah, kita ke permainan kita, gelanggang VS. Yes. Hari ni Falik, awak untung kerana awak tidak keseorangan. Awak bukan lawan dengan tetamu kita. Okey. Awak tim dengan tetamu kita. Dengan Datuk Ramli Dengan Datuk Ramli Sarip lah. Come on. Senang je. 3,
3 nama untuk kategori-kategori yang dia dah berikan. Okey, awak kena namakan katakan macam negeri ke, buah-buahan ke yang bermula dengan huruf yang saya berikan. Boleh? Boleh? Faham? Datuk boleh, Datuk? Try lah. Datuk power ni. Cuba je. Sedang je. Okey, kita mulakan dalam 3, 2, 1. 3 negeri di Malaysia yang bermula dengan huruf P. Terengganu. P, Datuk. P. Terengganu. Pulau Pinang. Perak. Perak. Pulau Pinang. Atas. Perlis. Yes. Soalan yang kedua. Kita jawab Pelangor. 3 negara yang bermula dengan huruf B untuk bola. Negara. Burma. Brazil. Brazil betul. Bolivia. Bolivia. Oh, Nampak? betul lah. Falik, pick up. Betul laju lah. Tim, kau dah tahu kan tim kau siapa? Okey. Seterusnya, 3 binatang yang bermula dengan huruf L. L Lebah. Lebah? Lalat. Lizard. Lipan. Boleh. Boleh, Mak. Lizard pun okey. English pun okey. Okay. Lalat. Lebah. Lipan. Okey apa? Okay. Serangga. Tapi boleh diterima. Okey, 3 artis yang bermula dengan huruf A. A. Ali. A. Ramli. Betul lah. Satu lagi. Azrin Haji Nawawi. Azrin. Aznil Pak Nil. Okey, nama. Okey, betul. Seterusnya ada 3 lagi. 3 pakaian, tak kisah untuk lelaki atau perempuan, yang bermula dengan huruf S. Sari. Okey. Seluar tak ada. Selamat boleh? Seluar. Singlet. Okey. Okey, seterusnya Falik standby. 3 alat muzik yang bermula dengan huruf T. Alamak. Apa T? Alat muzik. Trambolin. Tamrin. Tambourine, okey. Timbali. Timbali, betul. Itu. Trumpet. Trumpet. Nah. Ya, Falik. Saya bukan ahli muzik. Slow. Okay, last question. 3 lauk makanan Melayu yang bermula dengan huruf K. Kari tak ada. Kari boleh. Kari, okey. Kari. Kari. Kuah lemak tak dia? Kurma okey ke tu? Kurma okey. Kurma kan? Kurma. Okey Kalau kuah lemak tu kuah lemak. Kuah. Kari. Okey. Kurma. Satu lagi. Kentang. Tak boleh. Kentang tu bukan. Lagi. Ini agak mati sikit lah. Makanan ni susah lah tu. Kuih tiaw goreng. Oh, producer. Terima kasih, producer. kuih tiaw Kuih tiaw goreng. boleh. Kalio boleh. Sedapnya. Makanan bab dinaman memang saya makanan teruk sikit tu. special. Itu dia untuk kelakar BS. Kita nampak siapa yang lebih menjawab ya. Falik. Saya tertinggal something. Saya ingin war-warkan sikit tentang konsert ni. Konsert ni akan makan lebih 2 jam, 2 jam setengah. Okay. Dan dia akan bertemakan cinta di sebalik musim. Okey. Tema tu. Dan 40% adalah lagu-lagu terbaru yang saya rasa yang peminat-peminat kena dengar dan kena tahu dan ambil tahu. Dan yang kita nak mempromosikan atau nak, saya rasa mereka harus miliki benda ni, kerana benda ni dalam keadaan yang agak berisiko ni, tak ada artis kononnya atau tak ada orang yang nak buat full album. Tetapi kita manage to go through all this, dan kita juga mengharapkan peminat-peminat akan terus beri sokongan. Dan untuk 60% adalah lagu-lagu evergreen klasik kita daripada zaman Sweet hingga ke Ramli Sarip. I think it's going to be very interesting. Venue yang pertama. Saya akan Johor. Di Johor. Kita Berapa akan hari buat bulan? Johor, nanti akan kita beritahu. Johor, lepas tu di Melaka, lepas di Kuala Lumpur. Lepas tu ada yang lain di Sabah, Sarawak, Borneo. Ipoh, Kota Baru. Ada lagi 5-6 tempat yang kita
mereka dah setuju tapi belum lock lah. Jadi kalau nak informasi kena pergi ke Instagram Dato' Ramli Sarip. Ramli Sarip Official kalau tak silap Dina Instagramnya. Jadi untuk dapatkan informasi yang lebih lanjut lagi juga ada album tu, cara-cara untuk kita dengar macam sekarang kan zaman digital Dato'. Kita belum nak masukkan lagi tapi boleh cari kerana kita nak mereka, kenapa kita tidak gunakan benda-benda yang so called Digital. tapi kita gunakan fizikal kerana kita nak mereka buat masa ni rasa kita tahu. Ya, saya suka. Jadi benda tu jadi satu, bila kita pegang, kita tengok, kita dapat rasai, dapat tengok dia gambar-gambar. Dengan sekarang agak lain, masuk ke kita cocok aja, so feel dia lain. Betul, saya setuju. Saya masih collect lagi fizikal Dato'. Saya suka baca. Saya beli sampai sekarang pun saya masih order dan beli benda. Keluarkan sleeve dia, buka bilik-bilik. Saya vinyl tu kita, pasal benda tu klasik, kita jumpa artis tu kita bisa sign. Betul. Feel lah tu benda tu Betul. Saya. Yang ni nak feel kat mana? Nak sign kat mana? Telefon. Bagi telefon dia sign kat telefon. Pasal semua online kan. Tak boleh. Tapi kita akan bawa kita punya merchandising throughout the tour insyaAllah. Antara tu baju mesti ada lah. Baju pun kita akan buat baru punya design insyaAllah. Vinyl. Tapi rata-rata saya rasa kalau awak nak menghadiahkan orang-orang yang cinta kepada lagu-lagu dan seni, kena milik album, kena beli dan punya album Ramli Sarip Rasa. Segala jenis rasa. Dia bukan paksaan, tapi satu benda yang rangsangan. Merangsang untuk membeli lah. Jangan sampai Dato' ugut. Kalau ugut adalah cerita. Kadang-kadang dia membantu industri. Ya, betul. Jadi untuk, kalau macam saya buat macam ini, kalau apa lagi yang anak-anak muda buat singles, kadang apa yang mereka harapkan adalah sokongan. Ya, betul. Tetapi selain daripada itu, mesti nak buat album yang quality lah. Ya, betul. Tak boleh asal tangkap muat, tak boleh. Tak boleh, betul tu. Tak jadi tu. Apa juga pendengar-pendengar di luar, peminat-peminat di sana, terima kasih kerana mendengar, memberi kami sokongan selama ini. Dan teman-teman, semoga anda dirahmati. Amin. Dan diberkati, diberi kesihatan yang baik. Amin. Semoga anda terhibur. Amin. Peace. Peace.